Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian amat prihatin terhadap isu kenaikan harga baja dan juga harga racun yang dihadapi oleh setiap pengusaha tanaman komoditi pada ketika ini. Peningkatan harga baja dan racun yang berlaku semenjak pasca COVID-19 adalah berpunca daripada faktor kenaikan kos bahan mentah, perubahan polisi daripada negara pengeksport, kekurangan tenaga kerja dan juga kegangguan logistik. Apabila bekalan baja dan racun berkurangan di pasaran dan permintaan sentiasa berterusan daripada petani, maka peningkatan harga terus berlaku di sepanjang rantaian pembekalan input pertanian tersebut. Bagi mengurangkan kesan kenaikan harga ini, Kementerian telah melaksanakan inisiatif seperti berikut. Yang pertamanya, menyediakan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi subsidi padi yang merangkumi skim baja padi kerajaan persekutuan. Selepas itu, skim insentif pengeluaran padi SIPP. Selepas itu, insentif benih padi sah IBPS dan skim baja dan racun padi bukit. Kerajaan juga turut memberikan tambahan peruntukan sebanyak 62 juta ringgit bagi SIPP untuk memberikan manfaat kepada 322,800 orang pesawah. Seterusnya, sebanyak 200 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tekun dan juga agrobank sebagai pinjaman pada kadar faedah 0% dan moratorium bayaran balik selama 6 bulan. Peruntukan ini boleh memberikan manfaat kepada seramai 276,621 orang pengusaha tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kementerian melalui jabatan dan juga agensi turut memperkenalkan alternatif lain bagi mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada baja kimia dan juga racun seperti berikut. Pertamanya, menggalakkan petani untuk mengamalkan pengurusan perosak bersepadu dengan izin Integrated Pest Management bagi mengurangkan kebergantungan terhadap racun kimia melalui kawalan secara kultura, kawalan fizikal dan juga kawalan biologi. Keduanya, menggalakkan dan mempromosikan penggunaan input pertanian yang berasaskan mikroorganisma berfaedah, iaitu dengan izin effective microorganism seperti dengan izin plant booster, growth enhancer dan juga bokashi. Ketiganya, meningkatkan amalan pertanian baik melalui program persijelan MyGap dan juga MyOrganic, iaitu menguruskan sumber dalam pengeluaran pertanian secara lestari, di mana penggunaan baja dan juga racun adalah mengikut kitaran dan keperluan tanaman. Keempatnya, menggunakan kaedah dengan izin soil profiling bagi membantu mengenal pasti kandungan nutrien yang tersedia dalam tanah dan membolehkan penggunaan baja dilaksanakan secara efisien mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tanaman sahaja. Kelima, menjalankan aktiviti pengembangan bagi mendidik petani untuk menggunakan baja dan racun mengikut keperluan dan sukatan yang tepat dengan teknik-teknik yang betul supaya penggunaan racun dan baja adalah berkesan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri Timbalan Menteri menjelaskan berhubung masalah kenaikan harga racun dan baja. Tapi tiada pula penjelasan diberikan dari segi faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berterusan berpanjangan dan seolah-olah tiada penghujungnya. Jadi saya percaya rakyat nak tahu apakah punca kepada masalah ini dan sampai bilakah kita akan terus bertahan dengan isu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Satu soalan yang cukup bertepatan sekali.
yang sebenarnya menjadi keresahan kepada semua petani-petani pada ketika ini. Untuk maklumat yang berhormat, antara faktor-faktor yang menyumbang kepada isu kenaikan baja dan juga racun ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya, faktor daripada global. Pertamanya, negeri China yang menjadi pembekal pada ketika ini, mengawal dan menghadkan pengeluaran bahan mentah yang mencemarkan persekitaran seperti yellow phosphorus. Untuk makluman yang berhormat, negeri China sekarang telah mendapat tekanan daripada peringkat dunia kerana carbon emission yang cukup tinggi sekali. Jadi mereka sekarang mengambil tindakan ini. Keduanya, pengurangan ekspor daripada negara-negara pembekal bahan mentah seperti negeri China dan juga Australia, dan juga kenaikan harga barang mentah untuk memproses dengan izin aktif ingredient racun. Lepas itu, tidak lupa juga tentang kerana pada ketika ini apabila ada peperangan di Rusia dan juga Ukraine. Lepas tu ada faktor nasional pula. Pertamanya, penurunan nilai ringgit pada ketika ini. Keduanya, peningkatan harga komoditi telah menyebabkan pengeluar lebih berminat untuk mengekspor ke negara-negara luar seperti USA, ke Eropah dan juga China. Seterusnya, secara tidak langsung meningkatkan harga tempatan, dan seterusnya pasaran saham kita yang tidak stabil. Dan ketiganya adalah faktor di peringkat syarikat pula. Pada ketika ini, seperti yang kita maklum, bahawa kos logistik telah meningkat yang disebabkan oleh pandemik. Jadi kos satu kontena sekarang yang untuk mengekspor baja dan juga kimia dan mengimport baja dan juga kimia meningkat pada sekitar daripada RM3,000 kalau September tahun 2020 kepada RM7,000 untuk September tahun 2021. Lepas itu, syarikat-syarikat tersebut adalah mengambil kesempatan untuk menaikkan harga apabila stok merosot dalam pasaran dan juga penghentian import stok baru disebabkan oleh pandemik. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Papar. Ya, Yang Amat Papar. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Di daerah Papar pada suatu ketika dulu adalah merupakan pengeluar padi yang kedua terbesar selain daripada Kota Kinabalu. Tetapi kegemilangan ini hanya tinggal kenangan disebabkan oleh beberapa faktor ataupun permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh kerajaan selain daripada kenaikan baja dan racun, iaitu kekurangan jentera menuai dan jentera pembajak, benih yang mahal, tiada penyeliaan tanah-tanah yang terbiar, dan juga harga padi yang begitu rendah di mana kerajaan tidak dapat menaikkan subsidi, dan petani-petani ini merasa apabila dia meneruskan penanaman padi ini, mereka akan mengalami kerugian yang begitu besar. Jadi soalan saya, sampai bilakah masalah-masalah seperti ini akan dapat diselesaikan oleh kerajaan demi untuk menghasilkan padi yang banyak untuk negara kita? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Tadi saya dah sebut bahawa pihak kerajaan pada ketika ini telah menyediakan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk berbagai-bagai jenis subsidi, terutamanya kepada padi, bagi memastikan supaya bukan sahaja kita dapat memberikan pembelaan skala besar dengan penglibatan daripada pihak swasta dengan tanaman cara moden yang menggunakan optimasi dan juga dengan menggunakan cara-cara terkini supaya kita dengan sendirinya dapat meningkatkan pengeluaran, dan sekaligus dalam masa yang sama tidak ada modal daripada pesawah, dan syarikat pengeluar ataupun pengeluar tadi akan mengeluarkan sebanyak sekurang-kurangnya RM3,200 untuk 1 hektar. Mereka akan dapat meningkatkan lagi pengeluaran daripada 3.5 metrik tan sehektar
yang saya sebut tadi kepada 7 tan. Jadi apa juga pulangan terus kepada tuan tanah atau kepada pesawah. Jadi dengan ini, walaupun pesawah pada ketika ini menghadapi bukan sahaja kekurangan modal, bahkan satu lagi perkara Tuan Pertua dengan izin adalah banyak daripada pesawah kita sekarang adalah aging group yang semakin tidak bertenaga. Justru itu kita mahu kalau boleh penanaman cara yang termoden sekali. Terima kasih Tuan Pertua. Ya, terima kasih. Dan rakyat Papar mengalu-alukan Terima kasih, Papar. akan cadangan kerajaan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu